warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Nabiyyina Muhammadin khairu man ijtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa liman sara ala nahjihi wastanna bihadihi wa sunnatihi ila yaumil wafa. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, inayah dan izinnya Allah Subhanahu wa taala membenarkan lagi kita menghirup nafas iman dan Islam atas muka bumi ini. Dan alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rancangan Solusi, sebuah rancangan yang akan bersama-sama kita menelusuri hikmah dan perkara-perkara yang penting dalam agama kita, insya-Allah. Dan kali ini insya-Allah saya diizinkan untuk bertamu bersama-sama dengan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian dalam satu sesi majlis ilmu yang saya kira sangat diberkati. Pertamanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian didoakan dan juga diberkati oleh para malaikat sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tada'u ajnihataha ala talabil ilmi ridan bima sana. Sesungguhnya malaikat-malaikat melabuhkan sayap-sayapnya atas para penuntut ilmu kerana meredai apa yang mereka lakukan. Begitu juga seluruh isi bumi, sehinggalah sampai ikan-ikan di laut pun mendoakan kita yang berada dalam majlis ilmu. Apakah anda rasa sekarang ni dibelai oleh sayap-sayap malaikat? Mungkin kita tak nampak, tetapi itulah hakikatnya bagaimana apabila seseorang itu berada dalam majlis ilmu. Inilah kehebatan dan kekuatan. Dan insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan membincangkan tentang suatu tempat yang sangat sinonim dalam hati umat Islam. Tempat yang sentiasa dirindui. Tempat yang disebut tentang satu perkataan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala diistilahkan sebagai rumahnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka. Sesungguhnya rumah pertama yang dibina, diletakkan untuk manusia, lalladzi bi Bakkah mubaraka. Itulah suatu rumah yang terletak di bumi Makkah Al-Mukarramah, Makkah yang diberkati Allah. Insya-Allah dalam pertemuan bersama saya pada kali ini kita akan membincangkan sedikit sebanyak tentang rumah pertama yang dijadikan oleh Allah untuk manusia. Hebat bukan? Satu konotasi kalau kita sebut tentang rumah, semua orang akan kembali kepada rumah. Orang yang keluar bekerja akan balik ke rumah. Orang yang duduk berkelana, berjauhan daripada kampung halaman, akhirnya akan pulang juga ke rumah. Siapa saja yang keluar mencari rezeki ataupun dalam apa juga keadaan, mereka pasti akan merindui rumah ataupun tempat tinggalnya sendiri. Tetapi inilah rumah yang sewajarnya paling dirindui dalam hati manusia yang beriman, dalam hati-hati mereka yang bertakwa. Awwal baitin wudi'a lin-nas. Rumah pertama yang dibina untuk umat manusia, itulah Baitullahil Haram yang terletak di Makkah Mukarramah. Insya-Allah kita akan membincangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Makkah Al-Mukarramah, dan insya-Allah moga-moga kecintaan terhadap bumi Makkah ini akan terus tersemat dalam hati kita, akan membuahkan bibit-bibit rasa cinta yang berpanjangan sehingga kita merasakan bahawasanya bumi-bumi umat Islam ini, tidak kiralah sama ada bumi Mekah, bumi Madinah, bumi Palestin sekalipun, semua itu adalah bumi kita yang menjadi hak milik kita, yang perlu kita jaga, yang perlu kita cintai dan perlu kita bela dengan darah dan nyawa. Kita menyebut tentang sebuah tempat yang cukup hebat, Makkah Al-Mukarramah, tempat yang sangat bersejarah.
bermula daripada pensejarahan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana satu sejarah yang cukup besar membawa isterinya Siti Hajar dan anaknya yang baru sebesar, kita katakan tapak kakinya sebesar tapak tangan sahaja. Subhanallah, satu perjuangan yang cukup hebat, satu arahan yang tuntas daripada Allah Subhanahu wa taala, dilengkapkan lagi setelah Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk membina Kaabah. Lalu Allah berpesan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Allah berpesan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Wahai Ibrahim, setelah engkau selesai bina Kaabah bersama-sama dengan anakmu Ismail, maka pada waktu dan saat ketika ini serukanlah umat manusia untuk pergi mengerjakan haji ke Baitullah. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis kenderaan yang kurus yang datangnya dari pelbagai jalan dan juga curug rantau yang jauh. Pada saat dan ketika itu, kalau kita dapat bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, para penonton yang dikasihi sekalian ya, bumi Mekah pada waktu itu, kalau kita boleh tengok demografi ataupun suasana Mekah ni tuan-tuan, Mekah ni ataupun Kaabah ini diletakkan di sebuah lembah ataupun di tanah yang berada di bawah sekali. Sebab tu kita kata Fajjin Amik, jauh. Kemudian disebut Mekah ini sebagai Baitul Atiq, satu rumah yang diletak di lembah yang paling jauh dan dikelilingi dengan bukit bukau. Sudah tentu kalau kita pernah ingat satu pepatah Melayu yang mengatakan, umpama anjing menyalak bukit. Bagaimanakah anjing yang menyalak bukit tu rasa-rasanya sampai tak suara dia melewati bukit yang begitu besar daripada anjing yang kecil yang hanya menyalak di bawah kaki bukit? Sudah tentu pada akal fikiran manusia, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, lantas menjawab perintah Allah itu bukan untuk mengingkari, tetapi semata-mata untuk mengakui kelemahan diri Nabi Allah Ibrahim. Lalu kata Nabi Allah Ibrahim, Ya Tuhanku, macam mana suaraku ini tidak akan dapat menembusi gunung Kana yang cukup hebat ini? Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, serulah kamu sekadar kamu mampu. Innama alaikal adhan wa alainal balagh. Kamu hanya berkewajipan untuk menyeru dan kamilah yang akan menyampaikan seruan tersebut kepada hati-hati manusia. Subhanallah. Justru seruan untuk kita pergi menziarahi Baitullahil Haram, khususnya untuk melihat dengan kepala dan mata kita sendiri akan keindahan sebuah rumah Allah yang namanya Kaabah, yang menjadi kiblat yang ditentukan kepada umat Islam seluruhnya agar menyatukan ibadah, kesatuan tauhid ada di situ. Maka inilah satu seruan yang datang daripada Allah kepada manusia, dan akhirnya manusia akan datang berbondong-bondong pergi ke Mekah dengan macam-macam jenis perasaan. Ada yang rasa terpaksa, ada yang rasa memang teringin benar nak pergi, ada yang rasa seronok dan macam-macam jenis perasaan. Namun apabila tiba di situ, satu lafaz terlahir dari bibir manusia. Apa lafaznya? Lafaz yang cukup mulia, menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan menerusi bibir Nabi Allah Ibrahim. Lantas manusia akan menjawab, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah seruan yang manusia sahut. Aku datang untuk penuhi seruan dan panggilanmu ya Allah. Hamba-Mu datang ya Allah memenuhi seruan dan panggilanmu yang telah Engkau seru bermula daripada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan seruan itu diperkemaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelaksanaan haji yang ditunjukkan oleh Nabi SAW di hadapan hampir 124, bahkan dikatakan 144,000 manusia. Maka ibadah itu berterusan sehinggalah hari ini dan sehinggalah pada hari kiamat, dan sehinggalah Kaabah itu sendiri akan terangkat, akan hilang daripada pandangan manusia.
Allahu Akbar. Inilah kehebatan Makkah Al-Mukarramah, kehebatan sebuah panggilan yang mana hati-hati manusia akan terpanggil untuk pergi menziarahi rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat rahimakumullah, saya teringat satu kata-kata oleh Al-Imam Al-Jahiz sebagaimana yang disebut dalam kitab Al-Jami'ul Latif, bahawasanya siapa saja yang pergi melihat Mekah ataupun datang untuk melihat bumi Mekah, dan pada waktu dan saat ketika dia melihat Kaabah Al-Musharrafah, rumah Allah Subhanahu Wa Taala itu, pasti dia akan berada dalam dua persimpangan perasaan. Yang pertama, sama ada dia akan merasa gembira, ataupun yang kedua, dia akan menangis hibah. Inilah perasaan-perasaan. Saya, subhanallah, alhamdulillah, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terhingga kerana saya diberi kesempatan untuk bertamu ke bumi Haramain ini sewaktu saya menuntut di bumi Madinah Al-Munawwarah. Saya teringat lagi sewaktu pertama kali saya menunaikan haji, ataupun pertama kali saya menunaikan, sebelum menunaikan haji saya menunaikan umrah dulu. Yang pertama waktu dibawa oleh abang-abang senior, pelajar-pelajar senior, dan cerita ni memang saya ada kongsikan dengan para penonton yang dirahmati Allah yang berminat untuk mendapatkan buku Bayu Kerinduan di Bumi Haramain ini. Saya dah ceritakan, saya kongsikan beberapa pengalaman waktu saya berada di bumi Mekah Al-Mukarramah. Memang benar apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Jahiz ini. Apabila kita datang, kita tengok Baitullah. Dan saya ingat lagi kata-kata bapa saya, Datuk Haji Abdul Rahman Al-Mubarak rahimahullah. Arwah bapa saya dulu pernah kata, subhanallah, dia kata, kalau orang pergi ke Mekah ni, kata dia, tengok saja Kaabah tu, dia akan hilang semua ingatan dia terhadap benda lain. Waktu dulu nak datang ke Mekah dengan nak tinggalkan anak isteri katanya, nak tinggalkan ayam itik di kampung, ini pun semua kerisauan orang-orang tua lah ni. Nak pergi Mekah ni, nak tinggal kerja, orang yang sibuk bertugas, nak tinggalkan kerja dan sebagainya. Katakan kita ni banyak sangat kesibukan dan banyak sangat tanggungjawab yang tidak pernah kunjung habisnya. Banyaklah ceritanya. Bila semuanya itu terangkum dalam kepala seorang yang nak pergi ke Baitullah, bila sampai saja, tengok saja Mekah, Allah, tengok saja Kaabah, bila mata terlayur pandangannya di Kaabah itu, subhanallah, seolah-olah semua benda yang membebankan kepala itu terangkat semuanya. Macam tak ada apa-apa dah. Macam seolah-olah kita tak mahu pulang. Kita mahu duduk di bersimpuh di persimpuhan Kaabah. Allahu Akbar. Itunya hebatnya Kaabah ini. Kata Al-Imam Al-Jahiz, siapa yang pertama kali melihat Kaabah, sama ada dia akan ketawa gembira. Ketawa gembira ni bukan ketawa macam orang tak betul tu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan ketawa macam orang jahat ha tu, tetapi ketawanya, cara ketawanya tu maksudnya dia akan rasa seronok, dia rasa begitu aman, kerana ini adalah janji Allah. Siapa saja yang memasuki Baitullah ataupun Masjidil Haram, tanah haram Mekah ini, wa man dakhalahu kana amina, siapa yang masuk ke dalam bumi Baitullah ini, siapa saja yang masuk, dia akan diselubungi oleh keamanan. Subhanallah. Inilah satu perasaan. Allah memilih tanah haram yang menjadi pilihan sebagai satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dibina satu mercu tanda agung. Allah memilih Makkah Al-Mukarramah untuk membina satu mercu tanda agung, iaitu Kaabah, yang menjadi kiblat penyatu ibadah umat Islam sedunia. Mekah adalah tempat terhimpun dan tersimpannya hati-hati manusia, tempat perkumpulan Bani Insani untuk melaksanakan ketaatan dan juga ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Inilah kehebatan bumi Mekah, dan pasti air mata yang mengalir di hadapan Kaabah, itulah air mata keinsafan, itulah air mata seorang hamba mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan. Inilah kehebatan Mekah. Hati-hati yang keras akan menjadi lembut. Mereka yang jauh daripada Allah akan rasa dekat. Mereka yang hilang pedoman akan berjumpa dengan arah tujuan. Inilah hebatnya bumi Mekah. Dan apabila kita belajar tentang bumi Mekah, sudah tentu kita akan melahirkan sebuah kecintaan. Tetapi kecintaan ini biasanya kita lahirkan kepada manusia. Bak kata pepatah Melayu juga, tak kenal maka tak cinta. Tapi yang kita nak kenal ini adalah satu bumi
yang mana bumi ini tempat. Macam mana manusia boleh cinta kepada tempat? Macam mana manusia boleh cinta kepada sesuatu benda yang dikatakan tak mampu untuk memberi jawapan? Kalau kita bercinta dengan manusia kan seronok kan, ada SMS-nya, hari ni ada dengan WhatsApp-nya, macam-macam jenis lah. Kita bercinta dengan orang, kalau kita cakap saya sayang kamu, ada balasannya I love you too, contoh. Tetapi kalau nak bercakap ataupun nak melahirkan kecintaan kepada bumi, kepada suatu tempat, kepada sebuah kawasan, macam mana nak melahirkan rasa cinta? Ini dibuktikan oleh Nabi SAW, sebagaimana yang pernah terakam dalam hadis-hadis, bahawasanya Nabi SAW pernah berbicara dengan bumi Mekah. Nabi SAW pernah berbicara dengan Bukit Uhud di Madinah. Dan Nabi pernah mengungkapkan kepada satu benda yang kita anggap sebagai jamadat, sebagai benda yang tak bergerak, sebagai benda yang tak ada nyawa lah kita kata. Nabi kata, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini adalah bukit yang dia cinta kepada kita dan kita pun cinta kepada dia. Nabi cinta pada bukit. Bukit pun ada perasaan cinta kepada manusia. Subhanallah. Itu kalau di Madinah. Di Mekah juga, Makkah Al-Mukarramah, perlu kita rasa kenal dan kita nak datangkan nilai-nilai kecintaan kepada bumi Mekah yang cukup hebat dengan pelbagai jenis fadilat dan juga rahsia-rahsia di sebaliknya. Baik, untuk kita memahami dan mengenali bumi Mekah, yang pertama sekali kita nak tahu apakah dia itu fadailu Makkah, kelebihan bumi Mekah Al-Mukarramah. Yang pertama sekali, sidang penonton yang dirahmati Allah, bila kita menyebut tentang kelebihan bumi Mekah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menobatkan bumi Mekah ini sebagai bumi yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, sewaktu berdiri di Al-Hazwarah, sebuah bukit kecil yang berada di luar ataupun kita katakan di luar Masjidil Haram. Kalau tak salah saya, tempat itu berhadapan dengan hari ini kalau kita pergi ke Mekah, tuan-tuan ya, kalau kita berjalan di bumi Mekah ni, jangan kita berjalan dengan mata kaki saja. Apa maksud mata kaki? Penat buku lali je berjalan. Kita kena berjalan dengan mata hati kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita kena memerhatikan setiap inci bumi Mekah yang penuh dengan sejarah, yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan ibrah untuk kita tadah dan juga kita jadikan sebagai wadah kehidupan kita. Subhanallah. Bumi Mekah ini cukup hebat. Bila mana Nabi SAW berada di Hazwarah. Hazwarah ini kalau tak salah saya, sebagaimana yang pernah diceritakan oleh beberapa orang sahabat-sahabat dan juga orang-orang asal bumi Mekah, mengatakan bahawasanya Al-Hazwarah ini berada di bahagian hadapan. Kalau kita datang daripada pintu, kita selalu sebut pintu depan, pintu utama yang berhadapan dengan hari ini, kita tengok ada satu tower besar tinggi tu, ada Burj Zamzam, ada tower Zamzam, tower tu yang sekarang ni heboh diperkatakan menara jam tertinggi lah sebagainya lah. Jadi bila kita datang melalui pintu itu, ada satu pintu, kalau tak salah saya pintu bernombor 6, disebut Babu Ajian, yang berbetulan di belakang pintu tersebut ataupun berhampiran dengan pintu tersebut, iaitu tapak ataupun tempat yang kalau kita nampak daripada luar masjid itu, kita akan nampak kawasan-kawasan yang berbatu. Itulah Bukit Safa, permulaan Bukit Safa. Di luar itu sikit, di bahagian kalau kita sebut sahah ataupun foyer Masjidil Haram itu, di hadapan itu ada satu tempat bukit kecil, dahulunya namanya Hazwarah. Nabi SAW duduk dekat situ. Nabi kata bila waktu Nabi SAW nak berhijrah ke Madinah Munawwarah, Nabi pandang ke bumi Mekah. Apa yang disebut oleh Nabi SAW, yang lebih kurang kata-kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Wallahi innaki la khairi ardillah wa ahabbi ardillah ilallah. Demi Allah, engkau ni bumi Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau anna qaumaki akhrajuni minki lama kharajtu. Kalaulah kaummu, wahai Mekah, kaummu sendiri tidak mengeluarkan aku daripada engkau, wahai Mekah. Nabi sudah duduk di Mekah berapa lama, tuan-tuan yang dirahmati Allah? 53 tahun. Cuba bayangkan kalau kita dah duduk satu tempat 53 tahun, orang halau kita keluar. Apa perasaan kita?
sudah tentu segala nostalgia, kenangan pahit pun kita akan rasa manis. Apatah lagi kenangan manis di bumi Mekah. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan itu kepada bumi Mekah. Engkau adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah. Kalau tidak engkaumu sendiri menghalauku dari bumi Mekah, maka tidak akan sekali-kali aku meninggalkan bumi yang paling dicintai Allah ini dan dicintai dalam hatiku sendiri. Kata Nabi SAW. Bagaimana yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dan juga ini adalah suatu kelebihan bila mana Allah suka tempat itu dan Nabi SAW juga suka tempat tersebut. Ini yang pertama. Kelebihan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawasanya bumi Makkah ini dipelihara kehormatannya. Sebab itulah kita namakan bumi Makkah ini tanah haram. Apa sebab Allah Ta'ala namakan bumi ini baladan haraman ataupun tanah haram? Sebab apa? Kalau kita sebut konotasi perkataan haram ni, biasanya orang kata tanah haram. Kalau kita sebut haram ni, benda tak boleh dekat lah, ataupun benda tak boleh pergi lah, ataupun benda, kalau kita sebut sesuatu yang haram, makanan haram, boleh makan? Tak boleh. Minuman haram, boleh. Benda yang haram ni biasanya konotasinya negatif. Tetapi bila disebut tanah haram, tiba-tiba pula konotasinya berubah menjadi positif. Apakah yang maksudkan haram di sini? Haram di sini bermaksud kehormatan yang diambil daripada perkataan bahasa Arab yang berasal daripada perkataan hurmah. Al-hurmah iaitu satu kehormatan, melambangkan kemuliaan dan juga kehormatan, premis kehormatan. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud satu hari ketika mana pembukaan kota Mekah, Nabi kata, sesungguhnya kota Mekah ini telah dijadikan tanah haram oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yauma khalaqas sama wal ard, hari dijadikan langit dan bumi, maka ia akan menjadi tanah haram, yakni tanah yang dihormati dengan ketetapan Allah sehingga hari kiamat. Apakah maksud dihormati? Nabi terangkan dalam hadis ini. Nabi kata tidak boleh dipatahkan duri pepohonnya mahupun dihalau binatang buruannya, dan tidak pula boleh diambil barang yang tercicir di dalam Mekah. Hukum luqatah. Kita sebut dalam hukum fiqh ada satu hukum yang disebut sebagai, ada satu bab yang disebut sebagai al-luqatah, iaitu barang yang tercicir. Siapa yang jumpa ada syarat-syaratnya, perlulah dihebahkan kepada masyarakat dan perlulah dipulangkan kepada pemiliknya sampai suatu tahap ataupun suatu masa, sekiranya tidak dituntut, barang itu boleh menjadi hak milik ataupun dipulangkan kepada Baitul Mal. Ada kaedah-kaedahnya. Tapi kalau dekat Mekah, barang yang jumpa tengah jalan tak boleh ambil. Mahu pun Nabi kata pucuk-pucuk yang ada pada tumbuh-tumbuhan yang meliar, yang tumbuh secara liar, bukan ditanam baru ya, yang tumbuh meliar di Mekah, tak boleh dicabut pucuk-pucuknya. Allah, inilah kehormatan sampai macam tu sekali, kena jaga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Mekah penuh dengan kehormatan. Begitu juga dalam satu riwayat yang lain, Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, dia kata kecualilah satu pohon yang ada di Mekah itu namanya al-idkhir, iaitu satu tumbuhan wangi yang digunakan kebiasaannya untuk di kuburan ataupun untuk mewangikan rumah. Maka Nabi SAW bersetuju dengan maksudnya, ya kecuali illal idkhir, kata Nabi, yang lain tak boleh potong kecuali idkhir, sebab dia menjadi satu kegunaan kebiasaan penduduk Mekah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, inilah kehebatan dan juga kelebihan bumi Mekah. Maka sewajarnya kita mendalami kelebihan-kelebihan ini untuk memahami apakah perkara-perkara yang kita boleh dapat manfaat daripada bumi Mekah. Apabila kita pergi ke Mekah Al-Mukarramah dengan mengetahui kelebihan-kelebihannya, maka kita akan lebih merasai kehebatan dan keagungan sebuah tempat, dan kita akan merasai bahawasanya betapa bertuahnya kita berada di sebuah bumi yang paling dicintai Allah dan Rasul, dan juga sangat-sangat dijaga kehormatannya di sisi manusia.